This call is now being recorded. Okey, kita sambung kepada bab kadar tindak balas. Okey, bab 4. Subtopik 4.2, kadar tindak balas, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Slideshow. Okey, jadi sebelum itu kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita teruskan. Sebelum itu, tak apalah, kita teruskan dulu. Okey, 4.2, apa yang kita nak tengok hari ini sedikit saja, tapi banyak konsep awak kena fahamkan ya. Banyak konsep awak kena fahamkan. Jadi tolong bagi fokus betul-betul. Apa yang kita perlu fahamkan hari ini, objektifnya adalah menyenaraikan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dan awak boleh explain bagaimana 5 faktor ini memberi kesan kepada kadar tindak balas. Okey, gambar apa tu? Masakan. Nampak macam masak masak merah kan? Tapi kenapa kat sini kari lah, tak apalah. Pernah masak kari ayam tak? Jadi mungkin ada sebahagian besar yang pernah masak, yang selalu masak, tolong masak di dapur. Okey, jadi persoalannya, yang mana yang cepat masak apabila kita lihat faktor-faktor yang berikut. Yang pertama, nyalaan. Okey, awak tengok nyalaan api kan? Api kecil, api besar, sedikit besar, dan ini api paling besar. Okey, secara praktikalnya, kalau besar sangat pun tak boleh kan? Sebab apa kalau besar sangat tak boleh api? Siapa boleh jawab? Mati hangus. Mati hangus. Okey, bagus. Tapi api besar lawan api kecil, yang mana lebih cepat masak? Besar. Awak tengok kat kedai kan, kat kedai berapi-api dia punya kuali Jadi sudah tentu faktor suhu mempengaruhi kadar tindak balas. Ini kita cerita masakan dulu supaya awak boleh nampak. Okey, suhu yang mana? Suhu yang tinggi, api yang besar itulah. Kat sini kita tengok dari segi besar ni api. Suhu tinggi, maka masak lebih cepat. Okey, yang kedua, kepekatan. Okey, yang ni nak relatekan dengan masak susah sikit. Okey, sebab kepekatan ni benda yang awak tak nampak zarah-zarahnya. Tapi kat sini cikgu dah sediakan satu gambaran apa maksud kepekatan tu. Okey, kepekatan, awak tengok kat sini, ini adalah bilangan zarah. Okey, awak tengok yang mana antara A, B, C, bilangan zarah dia lebih banyak? Kejap lagi kita C lebih banyak. Okey. Jadi kat sini bilangan zarah yang lebih banyak itu adalah kepekatan tinggi. Kepekatan kat sini tinggi. Okey, so dalam kes kadar tindak balas, kepekatan yang lebih tinggi akan mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, dari segi masakan, kari tadi tak sesuai untuk kita relate, kita kaitkan. Okey, seterusnya. Okey. Apa beza gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan? Kelas? Sebelah kiri tu ayam kecil. Ayam kecil. Sebelah kanan tu dia besar. Okey. Ayam kecil-kecil. Macam nak masak sate kan? Yang besar. Okey. Kat sini dua-dua 1 kilo.
1 kilogram. Dua-dua 1 kilogram. Yang mana cepat masak? Yang Kecil. Yang kecil. Okay. So itu adalah kita boleh kaitkan dengan memasak. Iaitu sudah tentu saiz bahan yang lebih kecil walaupun kuantiti dia dua-dua 1 kilogram, tetapi yang kecil akan lebih cepat masak. Jadi kat sini kita nak kaitkan dengan kadar tindak balas. Saiz bahan yang lebih kecil, kadar tindak balas lebih tinggi. Okay. Alright, so apa 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Tadi kita tengok 3 baru. Sebab kita nak kaitkan dengan masakan. Cuma kepekatan ni agak susah sikit nak kaitkan dengan masakan. Okay, 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Objektif kita hari ini. Jadi yang pertama, suhu bahan tindak balas. Okay, iaitu semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Kenapa? Kita akan tengok dalam buku SPS awak. Jadi ready muka surat 51 kejap lagi. Buku SPS. Okay. So secara amnya, kesan dia, suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Okay. Yang kedua, ini temperature, ini termometer kan. Maka tanda right tu maksudnya paling tinggi lah kadar tindak balas. Yang kedua, faktor kepekatan. Cikgu dah explain tadi. Kadar kepekatan ni mempengaruhi bilangan zarah yang bulat-bulat tu, bulat biru, bulat merah. Maka bila tinggi kepekatan, dia punya bilangan zarah semakin banyak. Okey. Seterusnya, saiz bahan tadi kita dah cerita, semakin kurang. Jadi kat sini mungkin ramai tersilap sebab yang lain semakin tinggi kan. Semakin tinggi. Yang ni dia berlawanan. Semakin kecil ataupun semakin kurang saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. So yang ketiga ni dia berlawanan. So antara gambar yang ni, yang mana lebih mudah untuk bertindak balas, lebih cepat bertindak balas? Kecil. Yang kecil sekali. So kita tanda right pada yang paling kecil. Okey, yang keempat, tekanan. Ini kalau gas, semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, ini gambaran dia. Okey, awak tengok kat sini, ini adalah gas. Bilangan zarah kita cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangan zarah tak berubah. Bilangan zarah tak berubah. Okey, cikgu bagi analogi, contoh jalan raya. Ini highway. Bilangan kereta ada 12. Ini jalan kampung. Okey, semua kereta naik laju 100 km sejam. Agak-agak yang mana lebih lebih kebarangkalian lebih tinggi untuk berlaku kemalangan? Highway ke jalan kampung? Highway. Highway? Sebab apa highway? Jalan kampung. Jalan kampung sebab sempit kan? Awak tengok jarak antara kereta tu. Jarak antara kereta. Andaikan bulat-bulat tu kereta. Bilangan dia sama, 12. 12 kereta tadi kan? Tapi highway dia jauh-jauh. Maka untuk kebarangkalian, kita cerita kebarangkalian untuk berlanggar itu rendah kalau highway sebab dia jarak jauh besar. Maka kalau jalan kampung sempit-sempit, naik laju, maka mudah berlanggar. Itu yang mudah nak faham bagaimana tekanan mempengaruhi tindak balas. Dia punya ruang tu sempit. Okey. Sebab jadi kita akan cuba jawab. Okey. Yang kelima, kehadiran makin.
Makin ni benda yang mempercepatkan kadar tindak balas. Okey? Cara makin. So sini kita gunakan perkataan kehadiran. Maksud kehadiran ni adalah ada atau tiada. Ada tiada. Kalau ada, cepat kadar tindak balas. Kalau tiada, lambat tindak balas. Okey. Sebagai contoh, kenapa makanan, contoh nasi kan, awak pegang dengan tangan, dia akan cepat basi. Kalau awak perasan lah, mak awak tak bagi pegang tangan makanan yang nak simpan sampai ke petang ke. Sebab apa? Sebab apa Tangan Nabi kotor. tangan kotor. Kita dah basuh tangan. Kita dah basuh tangan tau. Nabi sendiri suruh kita basuh makan dengan tangan. Kenapa? Dekat tangan kita ni ada satu enzim. Enzim ni dalam istilah biologi. Enzim ni dia membantu mencernakan makanan. Sebab tu kalau kita pegang tangan, walaupun kita dah basuh dengan sabun, makanan itu akan cepat basi sebab ada enzim. Ada enzim. Ingat perkataan enzim. Okey, sebagai contoh lagi yang mudah nampak, dalam mulut awak ada apa? Dalam mulut. Lidah. Gigi. Okey. Dah. Yang Ailiu. air liur. Dalam mulut ada air liur. Awak tahu tak fungsi air liur tu sebenarnya ada enzim. Ada enzim ni namanya amylase. Fungsi dia bagi cepat makanan awak tu cerna. So dia umpama mangkin. Kalau tak ada air liur, awak makan nasi, mungkin sampai esok makanan awak tu tak hadam lagi. Okey? Saya bagi contoh yang dekat dengan awak. Maka mangkin macam itulah. Ada mangkin, cepat bahan, cepat berlaku tindak balas. Maksudnya cepat dapat hasil. Okey, jadi antara lima-lima ni, semuanya lima-lima ni ada 3 yang kalau semakin tinggi, semakin besar. Semakin tinggi kadar tindak balas. 3. Iaitu kepekatan tinggi, suhu tinggi, tekanan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Tapi untuk saiz, opposite, berlawanan. Iaitu semakin kecil saiz. Manakala untuk mangkin, kalau mangkin tu hadir, tindak balas tinggi. Kalau mangkin tak ada, tindak balas rendah. Okey, awak ingat air liur saja fungsi air liur dalam tindak balas badan kita, pencernaan, untuk membantu pencernaan makanan. Bukan saja-saja Tuhan jadikan air liur, kan? So mungkin satu benda yang baru kita belajar hari ini, fungsi air liur. Yang mana ini belajar dalam biologi. Kawan awak yang kelas sains tulen tu ada belajar lebih lah yang ni. Okey, cikgu bagi penerangan untuk kepekatan. Kepekatan ni awak tengok apa yang bertambah tadi? Apa yang bertambah tadi kelas? Zarah. Kalau dalam kes tekanan, cikgu ambil contoh kereta. Sekarang pun cikgu ambil contoh kereta. Kereta yang mana, jalan raya yang mana mempunyai lebih banyak kereta? Jalan raya A, jalan raya B atau jalan raya C? C. Umpama musim raya, walaupun kita tak merasa raya di kampung pada tahun ini dan tahun lepas, raya puasa, kan? Sebab tu awak dengar pada musim perayaan banyak berlaku kemalangan sebab jalan raya sesak. So sama macam ni. Bila kepekatan tinggi, awak ingat zarah tindak balas banyak. Bilangan zarah tindak balas banyak, maka dia lebih banyak berlanggar. Lebih banyak berlanggar. Ingat kereta. Okey. Suhu pula. Suhu. Okey. Semakin tinggi suhu, kadar dia punya zarah tu bergerak lagi laju. Okey, bila tinggi suhu, zarah tu bergerak lebih laju. Iaitu kereta lebih laju.
Okey, kereta laju ataupun kereta slow yang mudah berlanggar? Yang mana? Kereta laju atau Laju. kereta laju. Jadi 1, 2 dan 4 cikgu bagi contoh kereta 1, 2, 4 awak ingat contoh kereta. Kepekatan tinggi awak ingat bilangan kereta tinggi. Okey, suhu tinggi awak ingat kereta tu naik laju ataupun slow. Okey, accident awak anggap kadar tindak balas. Okey, cara nak ingat. Saiz bahan awak ingat masa nak masak tadi. Yang mana lebih cepat masak? Mestilah yang kecil kan? Okay, kita test. Okay, kita test. Alright, dalam buku SPS awak muka surat 50. Okay, buka semua muka surat 50. Muka surat 50 semua. Dah ready? Dah. Okay. Sekejap ego, belum, sekejap. Cari. Suruh mak ambil. Muka surat 50. Sudah ready? Dah ego, dah. Okay. Awak tengok ada beberapa pilihan jawapan kat atas tu kan? Okay. Kita tengok ada yang cikgu tak cerita tadi supaya awak cuba cari sendiri. Semakin kecil saiz bahan tindak balas, agak-agak semakin apa kat situ? Besar. Semakin besar jumlah apa? Luas permukaan. Okey, luas permukaan bahan yang terdedah. Maka kadar tindak balas Meningkat. Okey, meningkat ni awak boleh guna juga perkataan tinggi. Tinggi. Alright, bagus. Kita tengok faktor yang kedua. Kalau ke perkataan tadi cikgu bagi contoh mudah nak faham, kereta kereta iaitu kalau ke perkataan tinggi kereta banyak, ke perkataan tinggi ke perkataan tinggi. Kalau ke perkataan rendah kereta sedikit. Okey, ingat yang tu. Semakin pekat suatu bahan tindak balas, semakin Banyak. Bilangan zarah ni kita ganti dengan apa? Awak boleh tulis kat situ supaya mudah ingat. Kereta. So semakin banyak bilangan kereta per unit. Ini dia. Isi padu sama kan? Isi padu sama. Tapi apa yang berbeza? Bilangan kereta tu. Bilangan kereta tu apa? Bilangan zarah. Awak masukkan 2 je kereta kat sini, susah nak berlanggar. Awak masukkan sini berapa puluh kereta, maka lebih mudah berlanggar. Maka kadar tindak balas Meningkat. Alright, bagus. Okay. So isikan tempat kosong kat situ. Okay, kita teruskan. Faktor yang ketiga. Suhu tadi, cikgu bagi analogi apa analoginya? Kalau tadi bilangan kereta, yang ni? Yang ni? Cakap seorang ke ni? Kelajuan kereta. Risau, cakap seorang. Kelajuan kereta. Okey. Semakin tinggi suhu, zarah-zarah mengandungi lebih banyak. Okey, ini awak belajar dalam sains menengah rendah. Okey, bila zarah-zarah, ingat tak yang awak belajar yang kedudukan zarah tu, bulat-bulat tu kan? Kalau dalam pepejal dia bergetar saja. Bila kita panaskan dia semakin rancak bergerak. Okey. Jadi kat sini zarah-zarah mengandungi lebih banyak. Bila melibatkan pergerakan, kita panggil tenaga apa? Tenaga kinetik. Ya, tenaga kinetik ni adalah yang melibatkan pergerakan. Contoh, awak panas. Sangat panas. Ada kipas. Adakah awak buka kipas 1 ataupun 3?
contoh nak mudah faham kan. Mesti buka 3. Okey. Dan bergerak dengan lebih, ingat, kelajuan. Bila suhu tinggi, zarah-zarah bergerak dengan lebih laju. Sebab apa laju? Sebab tenaga kinetik dia tinggi. Okey. Maka kadar tindak balas Meningkat. Oh. Nombor 4. Nombor 4 ni mudah saja. Kehadiran. Awak tambah sikit kehadiran. Kehadiran. Makin. Tambah kat depan akan meningkatkan. Itu je. Kalau ada, tindak balas tinggi. Kalau tiada, tindak balas tu perlahan. Alright? Okey, terakhir sekali. Tekanan. Tekanan tadi, cikgu bagi contoh. Highway versus jalan kampung. Bilangan kereta sama. Okey, jadi penambahan tekanan akan memampatkan gas. Awak tengok daripada highway kan? Highway jalan besar. Jalan kampung ni highway. Jalan kampung kecil je. Kampung Datuk Awakar Baginda kan, nak naik 100 km sejam, ada 12 kereta. Memang berlakulah pelanggarannya sebab jalan sempit. Zarah-zarah gas, apa dia kat situ? Berlanggar dengan lebih kerap, bukan laju. Sebab jalan sempit, maka dia nak berlanggar tu lebih mudah. Maka kadar tindak balas meningkat. Alright. Okay. Jadi ready untuk kita buat quiz macam hari tu. Ready? Cikgu stop dulu presentation. Okay, kita start live. Tulis nama dan kelas. Kali ni cikgu akan ambil catatan lah. Menang nanti, insyaAllah buka sekolah nanti adalah hadiah dia. Okay. Kelas C. Attend. Okay. Sekejap, cikgu bagi dekat chat kejap lagi. Okay. Alamak. Cepatnya. Okay. Cikgu copy link. Oh, dah copy. Mana Google Meet kita. Okay. Cikgu Bah bagi link dekat ruangan chat. Okey, tulis nama dan kelas ya. Tulis nama dan kelas. Syafiah lah pada 5D dah masuk gelanggang. Laju. Okey, lebih kurang berapa minit sekarang 11.36. Ada 14 soalan. 14 minit. Lebih kurang 10 minit lah. Okey, baru berapa orang ni? 12. Come on. Lain laki mana? Darwish ada 5D. Arisha. 5H tak ada wakil. Tak hantar wakil 5H. Oh, Farid Afzan tiba-tiba left dah. Come on, 13 baru ni. 13 baru ni. Kita ada dekat kelas sekarang dalam 15. Woi, macam manalah kehadiran teruk ni.
Iyad. Rajahani kelas mana ni? Rajahani kelas 5D mana? cikgu. Ha? 5 dinamik. 5 dynamic. Lain kali tulis nama kelas. Oh, dia ada. Okay. Tiba-tiba berkurang pula. Oh, 16 lah. Okay, cepat. Oh, okay, dah cukup lah tu. Okay, ready? Okay, ready? 5 4 2 1 go. Okey, masih lagi belum ada jawapan yang betul nampaknya. Okey, Nur Hazirah mendahului Syarta sekarang dengan 900 markah. Okey, diikuti oleh Nur Baskis dan juga Arisha. Okey, lain-lain, come on. Okey, Wan Atifah melonjak ke tangga ketiga. Okey, diikuti oleh Darwish. Okey, Darwish. Okey, itu dia Darwish. Okey, nampaknya dipotong kembali oleh Nur Hazirah. Okey, Nur Nisha naik ke atas. Okey, Darwish merampas kedudukan yang pertama dengan 2630 markah. Okey, Nur Hazirah kembali merampas tempat yang pertama. Okey, Darwish nampaknya perlombaan yang sangat sengit antara Darwish dan juga Nur Hazirah. Okey, Nur Baskis. Okey, Alisha naik ke tempat ketiga. Oh, Dina tiba-tiba muncul merampas tempat ketiga. Okey, Arisha. Iya, naik ke tangga ke-8. Iya, okey, Nur Hazirah masih lagi mendahului carta. Okey, kita tengok yang bawah. Okey, Maisara, Nur Syafra, Raja Hani. Okey, berusaha. Okey, Raja Hani Syafia naik ke tangga ke-7 tadi. Darwish mendahului sekarang. Nampaknya sengit sungguh antara Nur Hazirah dan juga Darwish 5D. Okey, masih lagi Nur Hazirah mendahului carta kita pada pagi ini. Okey, come on, yang lain masih lagi berpeluang. Okey, Nur Nisha tiba-tiba senyap di situ. Maisara, Rajahani, Nur Syakira, Wan Atifah masih tempat ke-7. Okey, Nur Hazirah tempat yang pertama sekarang ini mendahului carta kita. Darwish, come on Darwish. Kaum Adam, jangan malukan kaum Adam. Okey, Nur Hazirah masih lagi mendahului carta kita. Nur Hazirah masih lagi mendahului carta kita pada pagi ini. Diikuti oleh Darwish dan Insyirah. Arisha merampas. Oh, tiba-tiba Insyirah potong kembali mendahului tempat kedua. Darwish sudah jatuh ke tangga ketiga. Come on. Dina, Wan Atifah. Okey, Darwish melonjak ke tangga kedua. Okey, cikgu akan stop dalam masa beberapa minit lagi. Okey. Okey, sekarang Nur Hazirah mendahului nampaknya. Okay. Come on. Okey. Jadi 5 4 3 2 1. Alright. Okey, tak apa. Okey, cikgu dah tamatkan. Cikgu dah tamatkan kuis kita tadi. Okey, kita tengok sedikit secara sepintas lalu. Okey, kita tengok. Zirah salah bahagian. Tentukan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi setiap situasi. Tadi baru cikgu cerita kan. Okey. Enzim tadi macam mangkin.
Okey, kita tengok sikit lah. Yang lain-lain tu kita cikgu akan kaji balik lah. Satu-satu. Serangkaian faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Salah saiz bahan. Okey, cikgu lupa. Oh, dia jawab satu saja. Awak jawab satu saja. Okey. Okey. So, 3 tempat pertama ni, right. Kita tengok cikgu screenshot. Ada 3. So insyaAllah bila kita dah buka nanti boleh tuntutlah hadiah yang cikgu. Bila buka sekolah Okey, jadi ini soalan ni cikgu akan pilih beberapa daripada awak ni untuk buat kembali soalan ini, tapi ada kaedah lain. Okey, cikgu akan tanyalah sorang-sorang. Okey, cikgu screenshot jap. Okey, kita kembali ke alright. Kita sekarang 11.43. Okey, 11.43. Okey. Kita buat ulangan supaya awak sentiasa ingatlah. Okey, so sama-sama jawablah masing-masing jawab. Ini soalan daripada buku teks. Okey, yang pertama nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, sama-sama. Apakah 5 faktor itu? Tekanan, Saiz. kehadiran makin, tekanan saiz. Tekanan. Alright. Bila awak jawab jadi ni pula Okey, jadi kita ada 5. Susunan tu tak ada masalah. Susunan tak ada masalah. Jadi suhu, kepekatan, saiz, kehadiran makin, tekanan. Okey, jadi awak kena ingat bila nak sebut makin mesti ada kehadiran Okey, petang ini kita ada teknik tindak balas pula. Teknik menjawab. Okey, cikgu akan bagi teknik jawab dan ada beberapa yang dah bagi jawapan dan tak tak sangat penting. Sebab yang hantar jawapan pun cikgu tengok banyak perlu dibaiki dari segi cara menjawab. So petang ini penting kita nak belajar cara menjawab SPM, iaitu pemboleh ubah dan juga membuat hipotesis. Jadi tolong masuk sebab ini penting. Walaupun awak faham apa yang kita belajar, semua yang belajar daripada form 4, form 5, awak tak tahu menjawab dengan betul, salah kaedah, maka tak dapat markah. Rugi. Okay. So pastikan kehadiran petang ini pukul 2 sampai pukul 3, sejam saja. Ada kuis dan ada 10 pemenang penitia sains akan bagi hadiah tu. Okay. Jadi pastikan petang ini masuk kelas pukul 2 sampai pukul 3. Berkorban 1 jam. Okay, berkorban 1 jam untuk kebaikan sendirilah. Sebab cikgu tengok yang hantar pun kaedah menjawab awak tu banyak perlu dibaiki Okay, soalan seterusnya. Semakin kelas semakin apa? Kita putus tu ni. Semakin? Asal sayup je. Suara cikgu boleh dengar ke? Setengah. Boleh. Semakin apa? Jawablah. Tinggi. Semakin tinggi. Okey, lepas tu semakin awak tengok ni. Hati-hati kena tengok ni. Kalau tinggi, maka sini pun tinggi. Kalau yang ni semakin tinggi juga. Okey. Cuma yang C Makin kecil. Kecil. Bagus. Okey. Jadi pastikan awak betul-betul ingat dan faham sebab tu penting masuk kelas kalau baca sendiri mungkin tak berapa nak jelas. Okay, kecil, kurang, apa-apa sajalah. Tiba-tiba dalam exam awak tak ingat bahasa Melayu, kecil ke kurang,
Awak ingat bahasa Inggeris je, sebab kat rumah speaking semakin small, smaller, tak ada masalah. Jadi maksudnya sampai. Jangan bahasa Arab sudah. Bahasa lain tu tak diterima, hanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja dalam menjawab soalan sains. Okey, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas perkeadaan gas. Ini untuk gas. Dalam 5 faktor tadi, apakah satu-satunya faktor yang melibatkan gas? Pas? Suhu. 5 Suhu. Suhu? Tekanan. Tekanan. Tadi kan, sebab gas kita boleh mampat. Kalau pepejal awak tak boleh mampat. Ini awak dah belajar masa menengah rendah. Gas kita boleh mampatkan. Jadi bila tekanan tinggi, maka dia jadi sempit. Ingat highway tadi kan? Daripada highway jadi jalan kampung. Habis dah. Okey. Jadi sekarang dalam buku SPS awak tu ada tadi muka surat 50 kan? Tadi muka surat 50. Sekarang tak adalah, dah selesai dah tadi. Soalan minggu lepas tak ramai lagi hantar. Link cikgu bagi folder tu boleh upload tak? Cikgu tak test lagi. Ada yang dah upload tak? Link folder tu, Google Drive. Cikgu nak suruh awak hantar yang 47 sampai 49 tu. Macam mana nak hantar tu? Saya try tak dapat pun. Tak dapat? Maksudnya tak ada perkataan nanti siapa tu screenshot cikgu. Screenshot cikgu pula. Screenshot apa yang dipaparkan oleh handset awak tu. PM cikgu nak tengok apa masalah dia. Sebab cikgu tengah explore dia tekan tadi link tu kan. Nanti dia keluar kosong je. Tak ada perkataan tak ada simbol tambah. Tak ada. Tak ada. Okey, nanti cikgu check balik lah. Okey, tak apa, cikgu check balik. Yang penting awak buat dulu. Awak buat dulu. Okey, so sekarang kita ada beberapa minit. Nak suruh isi. Okey. Kita tengok balik soalan tadi. Ataupun ada apa-apa soalan nak tanya? Kita tinggal satu lagi subtopik untuk bab ni, 4.3. Kita tengoklah, kalau tak nanti cikgu cuba kita nak tengok presentation pula ke, mungkin 4.3 boleh 4.3 boleh. Kita buat presentation mudah je. Nanti cikgu bagi arahan dalam WhatsApp lah. 4.3 tu aplikasi. Kita tengok sepintas lalu aplikasi buku SPS awak. Aplikasi. Kita tengok sepintas lalu 4.3. Ini contoh tadi cikgu cerita tadi kan. Ini cara tak ni tak present lagi. Dah muncul belum 4.3? Dah muncul. Ini contoh dia. Contoh ini awak makan. Jadi bila kita makan, gigi tu, fungsi gigi nak mengecilkan kan, mengecilkan saiz bahan. Itu satu faktor. Kenapa apa fungsi gigi dia nak mengecilkan saiz bahan tindak balas? Contoh awak makan daging wagyu. Wagyu. Bukan wagyu. Contohlah awak makan seketul ni tak kunyah.
Satu boleh tercekik kan. Satu nanti dekat perut ni susah nak hadam. Jadi yang pertama fungsi gigi. Fungsi gigi tu dia mengecilkan saiz bahan. Daripada yang besar jadi kecil. Nampak? Lepas tu kita ada dekat mulut kita tadi, kita ada enzim. Tengok sini. Okey, sekejap cikgu setting balik PowerPoint ni. Okey, pencernaan makanan menggunakan enzim. Okey, kita tengok. Mula-mula kita tengok kat sini. Ada amylase. Ini tak ada dalam, tak silap cikgu macam tak ada silibus. Nanti kita cek balik. Cikgu tak tengok lagi yang depan-depan tu. Amylase. Okey, dihasilkan oleh kelenjar ileum. Dekat sini, dekat mulut kita tu ada enzim. Enzim ni kita boleh tengok faktor apa tadi? Contoh faktor apa? Kalau dalam faktor tindak balas tadi? Faktor apa? Mangkin. Umpama mangkin. Okay. So, apa fungsi enzim amylase ni? Dia memecahkan karbohidrat menjadi gula. Maksudnya awak makan nasi tadi, dia membantu memecahkan molekul karbohidrat tadi kepada gula. Macam itulah fungsi enzim. Setiap kali dia masuk ke perut awak tu, sistem pencernaan, kita ada banyak macam-macam enzim lagi. Ada protease. Dia sebenarnya protein ni dia besar. Molekul dia besar. Tapi dengan adanya protein dikecilkan molekul jadi kecil. Macam itulah lebih kurang. So ada lagi dekat perut ada lipase, lemak tu jadi asid lemak dan kolesterol. Ini awak jangan risaulah. Dia tak tanya detail nanti. Ini nak fahamkan contoh keadaan tindak balas secara semula jadi yang berlaku dalam badan kita. So nanti cikgu nak minta awak buat presentation lah. Contoh peti sejuk, kita ada beberapa lagi. Cikgu akan guide awak melalui WhatsApp nantilah. Itu cikgu akan bagi tahu kemudian. So sekarang dah 11.54. Ada apa-apa soalan? Sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk kehadiran. Sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk kehadiran. Kita ada hari ini 20/3, 17. Kita ada 17 orang. Jadi sila isi kehadiran lah. Dah, cikgu buat terus lah. Buat terus. Sekejap. Sementara ada masa lagi ni. Sama lebih kurang macam minggu lepas juga. Ada apa-apa nak tanya sebelum tu? Ada tak? Tak ada. Cuma minggu lepas kita tengok ada beberapa pelajar yang tanya. Sekejap hari ini 6 Julai. Minggu lepas punya. Window. Pula. Tab. 29 Jun. Kita tengok. Minggu lepas ada 23 yang respon. So ini lah cikgu anggap kehadiran. Walaupun memang automatik ada dah kehadiran ditangkap oleh satu extension. So kalau kita tengok kat situ ada beberapa soalan. Ada beberapa pelajar yang nak tahu berkenaan dengan tangent. Jadi tangent awak belajar dalam bab
matematik kan. Sebab tu cikgu nak minta awak upload nanti tu muka surat 47 sampai 49. Nanti cikgu semak balik link tu, link untuk hantar tu. Pengiraan kadar tindak balas sepatutnya cikgu dah ajar last week. Mungkin dia tak faham secara betul-betul lagi. Okay, so itu nanti kita akan bincang bila cikgu dah dapat hasil kerja awak lah dalam buku SPS tu. So tengok semua cara pengiraan. Cikgu percaya memang ramai yang perlukan lebih lanjut pasal pengiraan. Nampak tu kadar tindak balas pada tempoh tertentu, janis. Typo ni. Pengenalan kadar tindak balas, siapa nak tahu lagi pengenalan kadar tindak balas, dah belajar itu kan. Lukisan tangent. Tangent ni kena tanya cikgu matematik ni. Macam mana nak lukis tangent? Eksperimen yang berkaitan. Okey. Pasal eksperimen, insyaAllah nanti kita akan buat khas untuk tengok eksperimen yang terlibat dalam bab kadar tindak balas. Okey. Itu. So untuk hari ini. Okey, hari ini 6 Julai. Okey, isi kehadirannya. Okay. So cikgu bagi sekarang dekat link. Okay, isikan sekarang. Kita ada 2 minit lagi. Okay, dekat chat. Okay, terus isi sekarang. Rasanya tak silap boleh gunakan email selain pada MOE tu. Okay, boleh. Alright. Okay, tengok sekarang siapa yang dah isi. Nak tengok berapa ramai dah respon. Okay, kita ada 2 minit lagi. Okay, so ambil peluang ni. Jawab terus kehadiran itu. Mudah sikit cikgu nak rekod kehadiran. Okay, jadi kita tinggal last topik, subtopik ya. 4.3. Okey, jangan lupa petang ini pukul 2 sampai pukul 3. Siapa yang akan datang petang ini? Sila raise hand. Nak tengok berapa ramai? Raise hand. Nur Balkis, Azira. Jom nak tengok ni. Okey. Jahani, okay. Penting tau. Penting sebab teknik menjawab sangat penting nak bezakan A dengan A+, B dengan C. Sebab kebanyakan pelajar sains ni dia silap tentang menjawab, cara menjawab. 3 orang je nak masuk petang ini. Okey, nampak jadi nama-nama ni pastikan ada lah petang ni. 5 orang saja ni. Yang lain tak berminat ya? Ke dah tak ada dalam kelas ni? Dah pergi makan nasi? Tengah isi kehadiran cikgu. Oh, okey. Sorry. Lupa. Okey. Okey, sekarang dah pukul 12. Okey, tak ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Nanti cikgu akan pilih beberapa orang untuk buat kuis tu balik. Tapi dengan kaedah yang berbeza. Okey? Kalau ada volunteer, boleh PM cikgu. Kalau tak, cikgu ambil daripada senarai yang dah buat kuis tadi. Alright? Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey dah isi 10. Ada berapa orang tadi? Masih 4 lagi. Okey. Sekarang dah pukul 12. Mungkin awak ada kelas lain. Tak ada soalan? Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa petang ini dalam teknik menjawab sains siri 1. Jadi untuk pagi ini kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Okey, terima kasih kelas atas kehadiran. Cikgu pun heran lah kenapa kehadiran masih lagi macam ni. Jadi
awak sebagai kawan kepada kawan-kawan awak tu, sila tanya khabar lah. Macam 5D ni cikgu tak kenal. Dia tak kenal seorang pun Cikgu kenal nama je selalu datang ni. Tuan dia cikgu tak kenal sebab cikgu tak pernah ajar kamu lah. Sama ada menengah rendah ataupun form 4 cikgu tak ajar, jadi cikgu tak kenal seorang pun. Jadi awak lah tolong tanya kawan-kawan kenapa tak masuk kelas Tanya dia ada masalah apa, tak best ke belajar sains kan. Tanya-tanyalah. Tanya khabar. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih yang hadir. Yang tak hadir nanti boleh pesan kat dia, tengok rakaman lah, cikgu rakam ni, cikgu akan upload. Okey. So sampai sini saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.